Bab yang ke-66, bab bersembahyang dengan bersutrahkan lembing. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Juhaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami pada waktu tengah hari, lalu dibawakan air sembahyang kepadanya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian mengimami kami bersembahyang zuhur dan asar dengan bersutrahkan lembing. Orang-orang perempuan dan keldai dengan penunggangnya lalu di sebelah hadapan lembing itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk menunaikan hajatnya, aku dengan seorang budak akan mengikuti baginda. Bersama-sama kami ada tongkat yang bengkok hujungnya, atau tongkat atau lembing. Kami juga membawa bersama satu bekas air. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan hajatnya, kami memberikan kepadanya bekas air itu. Bab sutrah di Mekah dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Juhaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu tengah hari, lalu bersembahyang zuhur dan asar, dua rakaat di Batha, dalam keadaan lembing dipancangkan di hadapan baginda. Dan baginda pula berwudu. Para sahabat mula menyapu-nyapu tubuh mereka dengan air lebihan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Imam Bukhari buat tajuk bersembahyang dengan bersutrahkan lembing. Maksud lembing di sini ialah tombak yang kecil. Sebelum pada ni kita sudah bincang dah, kalau berdasarkan kamus bahasa Melayu, dia tombak tu lebih besar, lebih panjang daripada lembing. Lembing tu pendek sikit, nak banding dengan tombak. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah bab bersembahyang dengan bersutrahkan tombak, harbah. Jadi anazah ini dia lebih kecil, lebih pendek daripada harbah. Yang mana kalau mengikut kamus bahasa Melayunya dia panggil lembing. Tombak lebih panjang. Itu berdasarkan kamus Dewan lah. Ahli bahasa yang sebenar tak tahulah, nak tahu lagu mana, tapi gitulah, mengikut kita faham, daripada dia sebut tu tombak lebih panjang, lebih besar daripada lembing. Jadi anazah itu lembing lah. Daripada bab yang lalu, Imam Bukhari nak cerita macam-macam benda boleh dijadikan sebagai sutrah, sebagai penanda batas orang yang bersembahyang itu di sebelah kiblat. Macam-macam boleh. Tetapi di sini Imam Bukhari sebut satu demi satu dalam bab ni, yang ni hak ada di dalam hadis, berdasarkan hadis. Hak ada sebut dalam hadis tu dia buat bab suku-suku. Dia buat begitu. Bukan bermakna hak tak ada sebut tak boleh dibuat sutrah. Dah. Boleh. Cuma dia nak situ dulu. Hak disebut dulu diutamakan. Lebih kurang dengan hak dulu lah. Cuma hak dulu tu panjang sikit lembing, hak ni pendek sikit. Boleh juga nak dijadikan sutra. Yang pentingnya ada sutra itu apabila seseorang bersembahyang di tanah lapang, tempat terbuka, kena ada sutra lah. Jadi tempat terbuka tu mungkin
Swimming takkanlah kita nak pacak lembing situ, tak bernasabah lah. Kalau di atas tanah tu boleh lah. Jadi kalau di atas swimming kau benda lain lah. Beg, kalau kita kata kita bawa beg galah tu tak sih. Apa-apa lah, komputer kau sekarang ni, laptop kan bawa. Kalau letak beg tu depan boleh jadi sutera. Boleh jadi sutera lah tu. Terutamanya kalau kita tegakkan dia. Kita tegakkan dia. Kalau kita tidak tegak, itu semua bantah, boleh juga jadi sutera. Bantah tu pun boleh juga jadi sutera. Cuma dia tidak sebut bantah sini sebab tidak ada di dalam hadis. Jadi dia nak sebut ada dalam hadis satu demi satu. Itu tujuannya. Hadis Abi Juhaifah ni sebenarnya sudah berlalu dah dulu. Sudah berlalu dah. Dan di sana pun pengajaran dia sudah kita dapat banyak dah juga. Di sana di peringkat awal dulu. Di peringkat awal misalnya ni kita tengok kan, hadis nombor 465. Cuba tengok situ. Hak tulah 465 di bawah bab sutratul imam sutratul man khalfah. Di bawah bab 465 hadis Abu Juhaifah ni. Cumanya Imam Bukhari selalu ulang satu hadis tu, tapi dia tidak serupa ke mana-mana 100%. Dari segi sanad dia sekurang-kurangnya lain. Cuba kita perhati. Sana dia ambil daripada Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Aun. Sini qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Aun. Ada beza dari segi sanad dia. Dan dia nak cerita hadis yang sama boleh kita jadikan dalil untuk macam-macam perkara. Bukan satu perkara saja dapat kita faham, kita belajar daripada sesuatu hadis itu. Bahkan banyak perkara yang boleh kita simpulkan, kita faham daripada hadis itu. Jadi Abi Juhaifah, Aun bin Abi Juhaifah. Abi Juhaifah itu orang panggil kunyah. Lebih terkenal dia dengan panggilan ini. Orang Arab dia selalu guna kunyah, orang kita tak guna. Dia Abu gani-gani, Ibnu gani-gani. Itu orang panggil kunyah. Kunyah. Nama sebenarnya dalam kurungan itu Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Itu nama sebenarnya, Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Cuma ada seperkara yang berbeza daripada hak dulu. Berbeza daripada hak dulu, iaitu kalau hak dulu kita perhatikan, hak dulu 465. Wa baina yadayhi anaza az-zuhr rak'atain wal 'asr rak'atain. Lafaz dia berbeza sedikit daripada ni. Tamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himar. Itu lafaz dia. Jadi orang perempuan dan keledai lalu di hadapannya. Sini pula dia sebut wa baina yadayhi anaza wal mar'atu wal himar yamurruna min waraiha. Itu beza. Tapi beza pun besar juga. Boleh menimbulkan kekeliruan. Boleh menimbulkan kekeliruan. Sebab sepatutnya dia kata yamurrani. Yamurrani sebab dua, iaitu orang perempuan dan himar, dua. Dia bahasa Arab ni dia ada perkataan dia menunjukkan satu, dua. Lepas tu baru jamak. Baru jamak. Baru jamak. Jadi dua tu tidak jamak lagi. Bahasa kita dua tu jamak dah. Kebanyakan bahasa dalam dunia ni dua tu kira jamak.
Bahasa Arab ni dia tidak. Dua tu dia panggil tasniyah atau musanna. Hak tu kalau kita belajar Arab tahulah. Jadi dua lah sini sekarang ni, perempuan dan himar. Sepatutnya yamurra ni, bukan yamurru. Kalau yamurru ni menunjukkan ramah. Ramah tu pula lelaki pula. Hak ramah tu pula lelaki pula, bukan perempuan. Apa dia guna gini? Kalau nak kira sekali tengok nampak macam salah. Dari segi nahwunya salah. Sepintas lalu lah. Ada nota di situ, saya buat nota 798. Hadis Abi Juhaifah ini juga telah berlalu 465. Untuk mendapat sebahagian daripada pengajaran dia, tengok sanalah. Bagaimanapun rangkai kata yamurruna min waraiha, di hujung hadis ini mencetuskan polemik di kalangan para ulama hadis. Ini kerana sepatutnya digunakan di situ perkataan yamurrani dengan lafaz tathniyah. Apa panggil tathniyah kalau menunjukkan dua? Bukan yamurruna dengan lafaz jamak. Bukan gitu. Memandangkan ia merujuk kepada dua perkataan yang tersebut sebelumnya, iaitu al-mar'ah dan al-himar. Dua lah. Dari sudut ilmu nahwu, sepintas lalu ia kelihatan janggal, bahkan salah. Salah lah guna lagu tu. Jadi macam mana dalam hadis ni ada salah pula? Maka beberapa jalan penyelesaian telah diberikan. Jadi ada jawapan lah. Setengah-setengah ulama tu bahkan ramai ulama-ulama nahwu, dia kata hak boleh jadi syahid, boleh jadi dalil dalam bahasa Arab ni syair-syair jahiliyah dan Quran boleh, hadis tak boleh. Itu pendapat ramai ulama nahwu. Sebab apa? Sebab kita dapati banyak dalam hadis-hadis ni dia tidak menepati kaedah nahwu, bercanggah. Satu. Yang keduanya, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh ramai daripada bukan orang Arab tulis. Boleh jadi berlaku kesilapan itu tanpa disedari oleh mereka. Dia tak perasan silap, atau dia tak ngapa kemah mana bahasa tu. Jadi boleh berlaku keadaan seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, hadis ini dia harus riwayat bil makna. Kalau Quran tak boleh, tak apalah, orang tidak Arab pun dia akan baca lagu tu juga. Dia akan tetap baca lagu tu, tak boleh tukar lagu lain dah. Tapi hadis ini dia boleh riwayat berdasarkan makna dia. Kalau makna dia sama, lafaz tak sama pun tak apa. Walaupun ada kalanya boleh mengelirukan, tapi pada umumnya tak apa. Misalnya kita kata mari dengan datang. Jadi kalau kita tukar tempat mari itu datang, hak tu lah. Jadi ada kalanya, oleh kerana boleh riwayat dengan makna tu, perawi ni riwayat dengan makna, dan perawi itu dia bukan orang Arab. Hak kebanyakannya hak sebar ilmu hadis ni dalam dunia Islam, ramai orang hak bukan Arab asal dia, daripada awal lagi, peringkat awal lagi. Jadi kemungkinan kesilapan tu banyak. Kemungkinan kesilapan tu banyak. Tetapi ada juga ulama, tokoh-tokoh nahwu seperti Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik tu kan, hak sahur tu, dia buat 1000 bait, 1000 rangkap yang mengandungi 1000 rangkap mengandungi semua kaedah nahwu dalam bentuk syair. Dia masuk dalam bentuk itu uniknya. Bahasa Arab ni tak ada bahasa lain buat kaedah dalam bentuk syair gitu. Ni dalam 1000 bait Alfiyah tu, 1000 lah maksudnya. 1000 bait tu dia masuk dah. Mengikut dia, Ibnu Malik ni alim tak kira lah. Dalam bab nahwu dia kata dak, hadis pun jadi hujah juga. Dalam nahwu hadis pun jadi hujah juga dalam nahwu. Sebab itu hak ni kita tak boleh kata salah lagi macam ni. Bahkan betul, orang yang kata salah tu dia tu tak faham. Dia tu tak faham. Gitu, mengikut dia.
Jadi dia tu tak kira bisa benar lah Ibnu Malik ni. Nah. Sehingga ulama-ulama kata kalau orang tu dia faham sungguh alfiyah tu. Faham sungguh lah, bukan apa saja lah. Mana alim dia. Alim dalam nahwu. Pada hak tu tak payah dah hak tinggi lagi, pada hak tu. Sungguh hak tu. Sebab dalam tu dia bukan royak hak biasa-biasa selapis nahwu dak. Khilaf pun dia cerita juga. Khilaf. Orang dia kata gini, orang ni pendapat gini. Hak tu pun dia cerita. Jadi mengikut dia hadis juga menjadi hujah. Tetapi bahasa Arab, orang-orang Arab sendiri pun hak selepas daripada zaman jahiliah tak boleh pakai. Hak tu boleh dikatakan semua terima. Sebab apa? Sebab orang Arab kemudian ni dia bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Hak kecek bahasa Arab tu kadang-kadang dia terpengaruh dengan orang lain. Jadi bahasa dia tu tidak terjamin keaslian dia. Kita tak boleh nak jadikan syahid, orang panggil, nak jadikan bukti, dalil. Tak boleh. Tak apalah. Jadi hak ni macam mana? Kalau nak kira sini ni sepintas lalu dari segi nahwu salah. Sebab sepatutnya ya murra ni, tiba-tiba dia kata ya murruna. Jadi tak apa sudah molek. Hari ni kira-kiranya nak start dah ni bahasa Arab ni dah. Kita mula selalu. Mula selalu sini. Jadi bahasa Arab ni hak penting benarnya nahwu dia tu lah. Nahwu dia tu sehingga itu unik dia bahasa Arab ni. Tak ada satu pun yang terlepas daripada kaedah. Tak ada satu. Tu pelik dia. Kalau bahasa lain ada juga, kita tak boleh nak ayat gapo dia termasuk bawah kaedah mana. Ya dak. Sebutir huruf pun ada. Tak ada tinggal dia. Sebab tu dia tak perlu kepada titik. Bahasa Arab asal tak ada titik, tak ada nukta. Tak ada koma ke apa, tak ada. Tak ada seru ke apa, tak ada. Tak ada. Faham sendiri. Dia ke faham sendiri. Sebab nahwu dia tu cukup, lebih pada cukup dah. Dengan sendiri kalau orang tu faham nahwu, dia tahu tempat mana tanya, tempat mana seru, tempat mana koma, tempat mana nukta, dia akan tahu. Tapi nak boleh ketahu tu letih kalah lah juga. Letih kalah. Sebab dia kok mana-mana pun dari satu segi dia lebih mudah bahasa Arab ni. Sebab apa, semua dia terikat dengan kaedah. Walaupun banyak pun kaedah tu, kalau kita tahu semua, tu je lah, habis, selesai. Tapi bahasa lain ni payah sebab dia tak ada kaedah, tak terikat. Jadi kita nak pakai lagu mana? Susah. Bahasa Arab ni walaupun banyak kaedah pun kita tahu semua mana ada tu, selesai. Payah dari segi banyak dia. Tapi apabila kita kuasai semuanya, mudah jadi. Lebih mudah daripada bahasa lain. Hak sebenar. Tak apalah. Di sini dah nampak bercanggah ni dengan kaedah nahwu. Dia ada jawapan lah. Sebab dikatakan salah. Antaranya ialah satu, Hafiz Ibnu Hajar berkata, perawi semacam memaksudkan jenis di sini. Dia kata perawi ni kira-kiranya dia maksudkan jenis. Dia dah panjang lah ceritanya. Tak apalah kau belajar bahasa Arab tu dah. Cuma kita nak cerita sepintas lalu. Jenis ni apa ni? Jenis perempuan, jenis hemar. Bila kata jenis, banyak orang perempuan ni, jenis perempuan ni seorang kah? Tidak seorang kan? Banyak. Hemar, jenis hemar ni seekor je kah? Dah, banyak. Bila banyak patutlah digunakan jamak, kata dia. Ya murrun ni jamak. Sebab ambil kira jenis. Sebab kita kata al-insan, manusia. Innal insana lafi khusr, misalnya. Insan tu orang panggil isim jenis, nama jenis. Dia tu perkataan tunggal, dia ada jamak dia, tetapi dia tu jenis, bermakna jenis manusia. Bila kata jenis manusia, seorang kah? Tidak, banyak. Jadi ambil kira jenis tu lah. Sebab tu digunakan jamak. Ambil kira hak tu. Riwayat lain yang berbunyi, kalau kita tengok, kita ambil kira riwayat lain, bunyi lagu mana? An-nas wad-dawab yamurruna. Ada sebut gitu. Boleh dijadikan sebagai penyokongnya. Jadi kalau kita ambil kira riwayat tu, an-nas wad-dawab, jadi ramallah di situ an-nas itu.
Munasabah lah kalau kata yamurrun, bukan yamurran. Jadi betul lah kalau tengok dari sudut tu. Tapi antara sama-sama pensyarah Bukhari ni duduk pada Al-Aini kata, dia tak puas hati dengan jawapan tu. Membantah pendapat Hafiz Ibn Hajar dengan berkata, kalau dimaksudkan jenis, tentulah jenis perempuan dan jenis lelaki. Ia tak juga tasniyah, kata dia. Kalau tak kata jenis lelaki, jenis keledai, so jenis perempuan, dua. Jadi dua juga, kata dia. Apa guna jamak yang tak selesai tu? Jawapan itu tak kemah. Sebab kalau kira jenis, sesak dua jadi. Yang kedua, Hafiz Ibn Hajar mengandaikan satu lagi jawapan. Kata beliau, zahirnya menunjukkan ia akibat tasarruf perawi. Maknanya ini kerja perawi ni. Perawi ni ubah suai ataupun pindah lah. Dia pindah. Jadi sampai jadi gini. Hak sebenarnya sepatutnya yamurran. Perkara yang seumpama ini biasa berlaku dalam hadis. Dia kata mungkin ia jadi gini ni sebab tasarruf perawi. Orang panggil pindaan perawi. Pindaan tu lah ke mana? Sebab kata tak adilah. Hak mari tu dia kata datang. Tu pindah lah tu. Hak sebenarnya mari. Kata mari. Jadi hak sini hak sebenarnya yamurran. Dia kata yamurru. Dia kata tasarruf perawi. Tetapi Al-Aini masih tidak berpuas hati dengan andaian Hafiz Ibn Hajar itu. Maka beliau berkata, ini berarti kita mengatakan perawi menggunakan bahasa yang menyalahi kaedah. Kalau kita kata gitu, mana perawi ni tak erti lah. Mana? Lepas tu kita kata perawi ni orang hebat sangat, boleh dipercayai sangat. Boleh percayalah ke mana lagu tu? Tak betul kaedah. Boleh kalau dia suka-suka hati buat menyalahi kaedah ni? Ni hak Nabi ni, cerita Nabi ni. Tak boleh. Kalau cerita hak lain pun tak boleh. Dia tak setuju juga. Sebab tu sekurang-kurang je molek kalau Sahih Bukhari ni nak baca Sahih Bukhari, nak faham, kena dua kitab tu sekurang-kurang, Fathul Bari dan Umdatul Qari. Aini. Sebab Aini tu banyak dia komen banyak lah. Sebab dia tulis kemudian. Pak Hafiz Ibn Hajar sebut dia komen ni. Jadi buka fikiran kita. Membuka fikiran kita. Tak ada gapo. Dia tu birah dua orang tu, tak ada. Bukannya orang lain, tak ada bal lah. Cuma dari segi faham benda ni je. Pendapat masing-masing. Yang ketiga, Ibnu Malik berkata, Ibnu Malik ni pengarang Alfiyah tu lah. Pengarang Alfiyah Ibnu Malik yang kita kata Suhur tadi tu. Ibnu Malik berpendapat maksud mereka sebenarnya ialah begini, al-mar'atu wal himar warakibahu. Perempuan, keledai dengan penunggangnya. Jadi keledai, perempuan, apa ni, perempuan, keledai dengan penunggangnya. Jadi tiga tadi. Bila tiga tu jadi jamuk lah. Kutu kata dia. Jadi bukan keledai saja lalu ni, keledai dengan orang atas dia tu, naik dia. Dia buat gigit tu. Dibuangkan perkataan rakib kerana perkataan himar sudah menunjukkannya. Perkataan penunggang itu dibuat. Sebab himar tu adalah binatang yang ditunggangi orang, biasanya menjadi kenderaan orang. Dia kata buat waktu sebab maklum dah. Kemudian ditaklibkan muzakkar rakib yang ditakdirkan atas muannasnya al-mar'ah. Taklib. Ni pun kaedah nahwu juga ni, dia panggil taklib. Taklib tu maksudnya dibenarkan hak ni daripada hak ni. Padahal rakib tu tak ada dek pun, tapi dibenarkan dia atas mar'ah. Dan ditaklibkan juga yang berakal atas keledai yang tidak berakal. Sepatutnya keledai itu tidak berakal, tapi taklib. Sebab ini guna ni jamak ni untuk muzakkar. Ni tinggi lah sikit. Dia kena belajar juga benar lah. Kalau nak bui jeliru boleh bahasa Arab ni. Mungkin orang belajar dia kata nebulai boleh. Boleh, memang boleh keadaannya. Setahun boleh. Boleh keadaan dia. Begitu. Tapi nak boleh sengerti ni, lama akad lah.
hak sebenar. Tapi jangan rasa kecewa, jangan rasa tak belajar dulu lagi. Nah. Dia kena belajar. Jadi taglib, ini bab taglib. Banyaklah hak taglib ni. Misalnya Umarain, dia sebut Umarain. Maksud Umarain itu Abu Bakar dan Umar. Padahal tak ada sebut Abu Bakar. Umarain, Umar tu dua Umar. Sesoalnya dua orang yang bernama Umar. Dah. Seorang tu Umar, seorang tu Abu Bakar. Tapi ditaglibkan, dibenarkan Umar daripada Abu Bakar. Sebab apa? Adalah kira-kira dia tu. Mungkin dari sudut lama masa pemerintahan dia, dah banyak lagi sudut-sudut lain. Sebab tu ditaglibkan. Macam-macam lah. Adalah. Kalau kita belajar dalam nahwu, dia ayatlah apa sebab-sebab tu. Itu orang panggil kaedah taglib. Itulah sebabnya perawi menggunakan perkataan yamurrun di dalam hadis ini. Hafiz Al-Aini berpendapat takwilan Ibnu Malik itu nampak sangat mengada-ngadanya. Dia kritik, dan agak sukar untuk diterima. Dia tak saya terima. Tapi bagi saya boleh dah waktu pun. Sebab tu cuba tengok dalam terjemahan data tu kan. Kita terjemah tu buat dalam kurungan, orang-orang perempuan dan keledai dengan penunggangnya. Bagaimana? Situ berdasarkan tafsiran Ibnu Malik, dengan penunggangnya. Jadi dengan penunggangnya tu, dengan tu mari mana? Kalau nak tanya hak tu lah, kalau nak tanya hak tu, jawabnya wow tu. Wow sebuti. Sebenarnya dia kata al-mar'ah wal himar warakibahu. Bukan al-mar'atu wal himar warakibuhu. Bukan. Tu beza tu. Baris, pada baris tu sudah menunjukkan makna gam. Waw di situ bukan waw ataf. Ni dari segi nahwu ni. Tetapi waw ma'iyah. Sebab itu kita terjemah dengan. Sebab itu, orang-orang perempuan dan keledai dengan penunggangnya. Dengan, bukan dan penunggangnya. Sebab waw tu waw ma'iyah. Situ dan kita kena baca warakibah. Sebab selepas daripada waw ma'iyah tu dia panggil maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah hukumnya kena bagi data. Kena bagi data. Lepas tu dia termasuk dalam waktu tu gap banyak pula lah. Dia ada satu bab suku dah pula waktu tu. Satu bab suku waktu bahagian dah mula kita tak sepanjang waktu tu. Cuma nak rakyat sepintas lalu gitulah cara dia nya. Tapi Al-Aini tak saya terima. Biarlah dia tak saya terima, tak apa. Yang keempat kata Ibnu Tin, ia termasuk dalam kaedah menggunakan lafaz jamak untuk tathniyah. Dia kata ada dalam bahasa Arab ni boleh guna jamak untuk dua. Boleh. Tidak salah. Memanglah orang yang mengaji peringkat permulaan tu dia akan kata salah. Ngaji sikit lagi, ngaji lagi. Naik sikit lagi kelas tu dia akan jumpa tidak salah. Ada digunakan perkataan jamak untuk tasniyah. Hafiz Aini lebih bersetuju dengan pendapat Ibnu Tin berbanding pendapat-pendapat yang lain. Dia kata ni ada. Ni dia boleh terima. Dia boleh terima. Kerana kaedah itu memang digunakan dalam bahasa Arab yang fasih. Memang guna. Baik, orang tak usah pakai hadis untuk nahwu. Tetapi orang pakai kalau Quran untuk nahwu. Kalau Quran semua akak tangan ahli nahwu kata. Kalau kita kata pun lain, dia kata lagu tu betul dia. Bukan kerana akidah percaya kepada Quran tu dah. Memang sudah diuji. Tak usah kritik ya. Akan selesai juga. Kalau Quran gitu kedudukan. Sehingga sekian ramai ahli nahwu tu daripada dulu sampai sekarang akak tanya kalau Quran kata lagu tu, walaupun kita tengok sekali lalu bercanggah dengan kaedah biasa, jangan gaduh kata, baca boleh, kita akan jumpa.
Misalnya di sini saya tak bagi contoh lah. Tapi kalau nak contoh kalau nak contoh banyak dah. Contoh guna jamak untuk dua. Misalnya dalam Quran disebutkan. Kalau kata Quran, semua ahli nahwu terima angkat tangan lalu lah. Sebab kata saat ni lah. Betul lah tu. Memang ada guna tu. Itu maksudnya dalam bahasa yang fasih. Misalnya dalam Quran disebutkan, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukum. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukum, sesungguhnya hati kamu sudah pun cenderung ke arah itu, sudah nak bertaubat dah pun. Jadi qulub itu jamak. Sedangkan qulub tu hati siapa? Hati kamu berdua. Hati dua orang perempuan. Hati dua orang perempuan, kalau hak tusa ada berapa? Dua. Sepatutnya dia kata faqad saghat qalbakuma. Gitu. Kalau mengikut kaedah nahwu hak biasa permulaan. Bukan qulubukum. Apa qulubnya ada dua orang. Dua orang ada sesa ya hati. Dua jadi ada. Tapi apa dia guna qulub? Seperti sini. Lepas tu kalau pergi jauh lagi, panjang lagi, kita tidak nak bahas tu, sekadar nak ayat ada. Lagi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri lelaki dan perempuan, kamu potong kerak tangan mereka berdua. Bapa aydiyahum. Sedangkan orang lelaki seorang, orang perempuan seorang, sepatutnya dua lah. Bukan kerak banyak curi. Kerak sah ya tangan. Masing-masing tu, kalau hak lelaki sah, hak perempuan sah. Apa ID aku mah tu? ID tu jamak. Sepatutnya yadai hima. Kalau nak kira, kalau kita nak takwil lah, kalau mengikut nahwu, ada muka tu sah dua. Jadi yadai hima. Apa ID aku mah? Tapi betul, dia gunakan jamak untuk dua. Sebab apa? Dia ada sebab-sebabnya. Apa guna gitu? Sebab kalau dia curi lagi, tak gerak dah. Kalau dia curi, kena gerak. Sorry. Kalau dia curi lagi, kena gerak lagi. Hak perempuan, bila gerak, jadi berapa? 4 dah. Kalau terkira tangan saja. Kalau dia curi pula, gerak pula tangan kan? 4 dah. Dari segi tu, dari segi akibatnya boleh sampai kepada banyak tu. Sebab tu dia guna banyak. Dah banyak lagi dalam Quran. Dalam hadis pun ada sebut lagi di tempat yang lain. Dia guna jamak untuk dua. Dan ini digunakan dalam bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Jadi tak boleh siapa nak tahu. Betul, lagu tu pun boleh juga cara lagu tu. Mana dia ada perkiraan yang tertentu. Ada ambil kira sudut-sudut tertentu sebab apa digunakan begitu. Jadi hak ni betul. Sebab tu Ibnu Malik kata dak, hadis pun tidak salah. Hadis pun kita boleh buat dalil juga untuk nahwu. Misalnya kalau sini, sekurang-kurang kalau kita ambil kaedah dah bapak sini. Hak dah bapak sini, iaitu gunakan jamak untuk dua. Boleh. Supaya kat sini gunakan jamak tapi untuk dua. Boleh. Sebab kalau mengambil kira bahasa-bahasa yang lain, dua tu jamak dah. Bahkan dalam bahasa Arab pun bukan semua ahli nahwu sepakat bab 3 tu baru jamak. Ada juga yang kata 2 tu jamak dah. Ada juga yang kata begitu. Tetapi hak masyhurnya 3 tu lah baru jamak. Tapi ada. Jadi kalau ambil kira hak tu, kaedah hak kata 2 tu pun sudah jamak, betul lah kalau guna jamak. Tidak salah. Itu yang pertama yang ada nota di sini. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Yang keduanya, ada nota yang kedua tu, dia ada atau bersama-sama kami ada tongkat yang bengkok hujungnya, atau tongkat atau lembing. Jadi atau ni apa makna? Ni pun dia berkait dengan nahwu juga. Hari ni nahwu, start dengan nahwu hari ni. Jadi Hafiz Ibn Hajar berpendapat perkataan au
atau di sini ialah au li syak, atau au yang digunakan untuk memberi arti syak perawi. Jadi perawi itu tidak pasti. Adakah tungkat tu tungkat yang hujung dia bengkok, atau tungkat saja, atau tungkat saja, atau lembing. Dia tidak pasti waktu. Salah satu daripada tiga yang disebut tu ada. Salah satu daripada tiga. Kalau tidak ni, kalau tidak ni. Tak lari daripada tiga. Itu orang panggil au lisyak. Syekh Zakaria pula berpendapat au di sini ialah au litanwi'. Dia panggil au litanwi', atau au yang digunakan untuk menyatakan kepelbagaian benda yang dibawa oleh Anas dan budak yang pergi bersama. Ini ayatnya kadang-kadang guna ni, kadang-kadang guna dibawa bersama. Itu maksud atau tu, bukan perawi syak. Perawi tak ada syak. Cuma dia nak ringkas cerita, tak semua ayat semula, dia ayat situ selalu. Ada kalanya bawa tungkat bengkok hujungnya, ada kalanya tungkat saja, ada kalanya dibawa lembing saja. Nak ayat benda-benda takdilah, itulah benda yang dibawanya. Benda-benda tu yang dibawanya. Bukan kata busak, panah yang dibawa. Kalau zaman itu kan busak, tidak, bukan bawa tu. Atau bawa benda lain, tidak. Antara tiga tu. Kadang-kadang bawa ni, kadang-kadang bawa ni. Apa yang bawa tu? Sebab dia perlu pada masa tu. Keperluan pada masa tu. Keperluan untuk istinja, air susah nak dapat. Jadi orang-orang, terutamanya lelaki, pada umumnya dia beristinja dengan batu ataupun tanah yang kerah. Jadi tanah yang kerah tu, untuk nak pecah tanah tu, dia kena guna benda tu. Kena guna lembing ke, ataupun tongkat tajam di ujung dia tu. Dia pecah. Tujuan dia bawa sekali. Yang keduanya, pada masa tu dia pergi kenderaan dia tu binatang unta dan lain-lain lagi, bawa bersama. Jadi kalau nak, orang kata tutuh, kita bahasa Kelantan panggil tutuh daun. Kalau hak cekok ujung tu kan senang, tutuh daun tu ambil untuk bagi makan kepada binatang-binatang yang dibawa bersama tu. Jadi ada faedahnya. Itu antara faedahnya yang dibawa tungkat tadi tu. Selain daripada tu, kalau ada binatang, ada benda-benda yang bisa ke apa, boleh untuk keselamatan, untuk keselamatan. Jadi ada faedah juga bawa benda tu. Kami juga membawa bersama satu bekas air. Jadi dalam bahasa Arab ni, itulah dia beza dia, dan payah pun ialah juga, unik pun ialah juga. Kalau kita nak kata dia atas sub kata tu, dia banyak makna dia. Jadi kita nak tentukan hak mana satu ni, payah kalah. Dia kena belajar lama sah. Yang kedua, otak makan jadi melekat. Jadi lekat lah, mudah ingat kata Kalau waktu lupa memang tak payah lah betul. Lepas tu dia kena sungguh mengerti lah, sungguh ngadak sungguh. Habis saja wow tu dan punya lah juga. Wow dengan makna dengar macam wow tadi. Kalau wow ma'iyah, kita nak tahu mana wow ni, wow gapo sini. Jadi wow tu ada berapa banyak makna dia. Wow tu saja. Tu apa, ada berapa banyak makna dia. Jadi benda-benda lagu ni rumit. Dan wow tu dia memberi makna gapo. Memberi makna gapo. Di sini kita sepatutnya kena pakaikan. Seperti akan datang kita akan jumpa. Kita akan jumpa akan datang. Tapi waktu tadi kita baca dah muka surat 913 tu. Wow, guna wow juga. Kalau kita tengok zahir situ kan, mula-mula Nabi waktu zuhur tu semaya tengah hari tu semaya zuhur dan asar, dua rakaat. Lepas tu dia pun pacak
lembing dia. Lepas tu dia ambil air semaya. Lepas pada tu orang sapu guna air hak lebih hak Nabi buat ambil air semaya. Jadi semaya dulu disebut. Lepas tu baru pacok benda tu. Lepas tu baru ambil air semaya. Mana terbalik dah. Sepatutnya ambil air semaya dulu, ataupun pacok dulu, tak apalah. Lepas tu ambil air semaya, lepas tu baru semaya. Dan sebelum pada tu lagi, mana pakat comor tu, ambil air lebih, comor tu pun itu tertib dia. Jadi apa ya wow tu guna wow belakang. Wow gap. Pun wow gap. Wow sebutir. Tidak seperti kita kalau kita kan tak. Dan tu dan. No. Kita kata Mustafa dan Muhammad masuk. Tu kan. Mana kedua-dua tu masuk. Kita nak tanyalah mana masuk dulu. Mana masuk ke dia? Tak boleh royak. Tak boleh royak lalu. Saya nak tanya berdasarkan kalau orang kata gitu Mustafa dan Muhammad tu masuk ke dalam kelas ni dah. Berdasarkan ayat tadi, kita boleh tahu ke siapa masuk dulu, siapa masuk ke dia. Hak sebut dulu tu kan masuk dulu, kalau ke mana? Tak boleh royak. Dan tidak dia sekadar tu je bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Kita boleh tahu hak mana masuk dulu, masuk ke dia. Kau sekali masuk kau dia nak royak gapo. Hak tu dia ada kaedah dia. Jadi macam sini kalau tak faham hak tu gak, mengikut tertib tu gak, pada ambil air semaya ke dia. Selepas daripada semaya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Bila kamu qumtum, telah bersemaya, telah berdiri untuk semaya. Lepas tu faghsilu, baru basuh muka. Maknanya semaya dulu. Lepas tu baru ambil semaya. Kau lagu mana? Itu semua kena kaedah belakang. Tak lari. Tak lari. Tetap ambil air semaya dulu je. Lepas tu apa kata gitu? Ya adalah cara dia. Sebab tu itu istimewa. Kalau kita tahu kan syukur. Syukur. Nikmat kita baca tu. Seronok baca. Tapi kalau kita tidak tahu, dia jadi pening buat apa gitu. Dalam setengah-setengah hadis tu ambil air semaya, lepas tu dia kata sentuh kemaluan. Jadi tak apalah, apa dia ambil air semaya sentuh kemaluan, lepas tu dia semaya. Jadi tak batal. Kau mana? Dia kena perhati, dia atas guna perkataan tu situ. Perkataan awal tu memberi apa makna? Situ belakang. Wow tu sebutir. Baiklah, kita pergi saat ni. Bersama-sama kami ada tuan. Kami juga membawa bersama satu bekas air. Bawa juga bekas air. Bawa. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan hajatnya, yang ni membuang air, kita pun bahasa kita pun guna qada hajat juga. Dia pergi qada hajat. Kita guna bahasa Melayu, bahasa Arab situ, orang Melayu maksudnya menunaikan hajat. Hajat tu banyak pada, tapi maklum tidak lain maksudnya pergi buang air lah. Kami memberikan kepadanya bekas air itu. Kami memberikan kepadanya bekas air itu. Lepas pada dia selesai buang air itu, kami bawa air pergi beri kepada dia. Tak apalah. Kita tengok nota 800 situ. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil dari hadis ini ialah Nabi SAW semasa dalam perjalanan, kalau pergi ke tempat membuang air, akan dituruti sahabat yang mahu berkhidmat kepadanya. Itu biasa. Bukan sekali ni kita tengok dalam hadis ni banyak tempat. Dan tidak, bukan anak saja, orang lain pun begitu juga. Kalau Nabi pergi nak buang air, adalah hak pergi bersama dia. Pergi bersama dia untuk berkhidmat lah. Khidmat tu seperti kata tadi lah, bawa air dan sebagainya. Khidmat tu. Jadi tidak budak saja yang berkhidmat ni, ada juga orang tua pun ada khidmat kepada Nabi SAW. Pergi sekali dengan Nabi SAW, bawa air, bawa batu, cari batu kau nak beri ke dia untuk dia istinja. Istinja tu mana bersihkan lah, untuk bersihkan najis.
Dan daripada situ juga orang-orang yang mengatakan najis Nabi SAW tetap najis. So, yang kedua, mereka tak terima orang kata najis Nabi ini ditelan oleh bumi. Sebab kalau tidak najis, bawa air buat apa? Kalau tidak najis, cari anak batu buat apa? Kerana najis lah, nak bersih lah. Nak bersih lah. Jadi lepas tu kalau dia telan bumi, tak payah pergi jauh. Ni dia nak pergi buang air, dia pergi jauh tempat jauh. Apa? Lepas tu ada orang kata ada sahabat minum air kencing Nabi. Itu orang panggil maghlubul hal. Orang yang di luar kawalan. Di luar kawalan, diri dia tu tidak terkawan, dia tidak dapat mengawal diri dia. Tak khabar lah kita kata. Tak khabar. Orang ni kadang-kadang kerana terlalu cinta sangat, sayang sangat kepada seseorang tu, dia ada kadang-kadang tindakan dia tu jadi di luar kawalan dia. Kadang-kadang orang pelik nampak. Misalnya seorang ibu, banyak berlaku. Banyak berlaku. Anak dia sampai itu kan jatuh dalam telaga. Sebab telaga tu tak ada tepi dia kan. Tak ada kerek ke apa kita kata, tak ada. Betul gitu. Jatuh dalam telaga. Berapa ramai kita dengar cerita mak pun mati juga sebab mak dia tu terjun kata. Dalam tu kononnya nak menyelamatkan anak dia, dia tak khabar ya dia tu tak pandai berenang. No. Dia tak ingat pada masa tu. Dia nampaknya anak dia duduk lemah. Dia terjun. Bolehkah kita kata orang seperti itu dia bunuh diri? Termasuk dalam hukum bunuh diri? Tak. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam kaedah saat ni lah, maghlubul hal. Orang yang sebab orang gila. Orang gila mana? Dia tak khabar, dia tak sedar. Sebab jatuh dalam sungai, dia terjun lah. Dia tak khabar tu. Ya dia tu tak pandai berenang. Bolehkah kita kata dia bunuh diri? Tak. Supaya juga kalau sahabat ada minum air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kita kata air kencing Nabi itu suci? Tak boleh. Air kencing itu tetap najis. Kalau tidak, dia akan bagilah kepada sahabat-sahabat dia. Supaya dia bagi rambut dia tu. Rambut kalau tidak najis, dia bagi. Menunjukkan tidak najis. Tapi tak pernah ada dalam hadis pada mana pun Nabi bagi darah dia, kok dia bekas tu kan bagi suruh minum. Tak. Ataupun air kecil dia, tak ada. Dan sahabat-sahabat besar dia pun tak ada buat lagu. Ada jajaran seorang lagu saat ni lah. Lagu saat ni. Orang-orang biasa ni kadang-kadang dia kalau cinta kan dia lebih, dia tak boleh kawal diri dia. Ada pun orang-orang hebat tu nampak tenang biasa, tapi bukan bermakna dia tidak ada perasaan. Tapi dia boleh kawal. Kalau tidak air kecil Nabi, apa tak ada orang lain, dah ke bini dia. Bukan bini dia duduk sekali ke dia. Apa tak ada satu pun riwayat kata Aisyah kau minum air kecil Nabi. Tak ada. Sebab hukum tu dia tetap najis. Cuma kalau ada berlaku hak seperti ni lah, kita tak boleh kata dia ni langgar hukum ke apa. Sebab dia di luar kawalan. Begitulah. Jadi nak berkhidmat kepada dia ni macam-macam lah. Khidmat kepada Nabi SAW. Yang kedua, kanak-kanak boleh berkhidmat kepada orang tua dalam batas kemampuan mereka. Khidmat yang diberikan oleh Anas dan budak berkenaan hanyalah dalam bentuk membawa bekas air, tongkat dan sebagainya. Boleh. Kita tidak kata jadi macam dera budak, menyeksa budak, menyusah budak. Bahkan perlu budak-budak ni dia kena ada khidmat benda-benda lagi tu kepada orang tua. Kalau tidak dia jadi rasa tak ada kasih. Dia rasa mak dia ni tak ada perlu apa-apa. Akhirnya siapa ketua pun dia tak cara ke mak dia, mak ayah dia. Sebab apa? Mak ayah dia tak aja minta dia, tak aja suruh dia, tak apa buka peluang nak suruh jerit kau sakit orang. Kita kata dah pecek kau sikit, benda-benda lagu tu boleh budak pun buat. Jadi kalau tak ada langsung, dia tak ada pula hubungan kasih sayang. Jadi hak Nabi SAW buat ni memang molek. Secara tidak langsung dia membentuk tu, menimbulkan rasa kasih, ambil berat tentang orang tua. Kadang-kadang kita pasal tak sibuk menyusah sangat kanak ni kan, tak sibuk dia setengah satu nak masuk pun jangan, walaupun perempuan dah
Pecek pun tak, kira cara orang lain. Cara orang lain. Sampai ke bila? Lama-lama bila tua anak tak cara kita. Pasal apa? Dia kira mak ayah dia susah belakang. Kenapa tak ada apa? Padahal kalau kita sihat nanti sakit tu. Atas tilang, atas lembek barulah sakit dah. Tahu-tahu mati segar-segar gitu dah. Bila dah tua dah. Jadi tak boleh. Walaupun cakap jalan, cakap gapo pun, dia tua ke mana-mana. Kena hormat kepada dia, kena khidmat kepada dia. Jangan nanti sakit. Macam sini tu Nabi cegah benar, dia tidak perlu, tapi dia biarkan. Sebab itu salah satu perkara yang perlu dalam pendidikan, dalam penjagaan anak-anak. Yang ketiga, keelokan berkhidmat kepada ketua, pemimpin atau guru, sama ada ketika bermukim atau ketika dalam perjalanan. Tak kira. Khidmat tu molek. Benda ni orang kita ni kurang khidmat. Sebab tu mungkin Tuhan beri kurang berkat. Kalau kita tengok di India, di Pakistan kan, kau buat khidmat lah. Sebab tu orang tak boleh mereka, dia khidmat kuat. Khidmat. Tu dia tanah khidmat tu. Ni kita sikit-sikit kena bayar lah. Sikit-sikit bayar, sikit-sikit bayar. Jadi semua pitis segala-gala. Tak ada dah perkiraan lain. Sukarela, nak tolong, nak apa, tak ada. Orang tak boleh bagus dari segitu. Sebab dia ada konsep khidmat. Tak kira lah. Dia tu orang lebih setara mana pun. Tahu-tahu duduk pecek kaki Maulana. Dah. Siapa dia? Dia tu dah. Tu pada hal. Pecek. Khidmat. Letih kau ni. Jadi dia khidmat tu bagus. Mana kita nak tengok payah sana. Kalau tok guru pergi mana tu, kasut dia ambil lah dia bawa. Takut dia nak pergi turun di sana. Sebab Nabi dia buat dia turun lagu tu. Letak selalu. Dia siapa pun dia tak kira. Dia khidmat kuat. Jadi ni cara Nabi lah. Imam Abu Hanifah dulu khidmat kepada tok guru dia Hamad. Lagu tu juga. Tok guru dia duduk atas, dia duduk bawah. Bila bah tapi bila dahri tu mana etis lah pada masa percaya kepada agama ni, nak bah tu, siapa dia nak jawab? Imam Abu Hanifah jawab. Tak payah tu guru dia pada dia. Pada dia. Jadi dia jawab, tapi dia duduk bawah. Dan dia pegang kasut tu guru dia. Tu khidmat dia. Kalau kita perhatikan dulu-dulu, memang khidmat ni kuat. Tapi sampai kemudian ni dia jadi segala-galanya pitih. Tu bahaya juga sebenarnya. Main pitih belakang ni tak. Tak ada langsung khidmat. Jadi kita kurang mesra lah. Kurang mesra. Bahkan kita lari pula, takut kena gapo-gapo, suruh gapo-gapo. Kena suruh gapo-gapo, terus suruh ambil air, kau kena suruh, kita lari pula. Itu tak salah. Kerana tak ada semangat khidmat. Jadi khidmat ni macam-macam khidmat ni. Khidmat ni luas. Tutup guru kita tua-tua kan, dia tak nampak mata. Kalau nak baca dah berair mata. Anak murid dia tu dah baca. Tu khidmat juga. Banyak khidmat ni. Kerana khidmat lah seseorang yang kita ada di Kelantan ni kan, nama dia Dr. Ismail meninggal ada tak? Allah. Dia kena khidmat adik-adik dia lah. Dia boleh jadi gitu. Khidmat. Orang buta boleh jadi cerdik lebih pada orang lain kerana khidmat. Ada khidmat. Banyak benar contoh-contoh yang seumpama itu. Dalam perjalanan pun begitu juga. Bukan ketika bermukim. Dan kita kata masa bermukim, masa duduk di tempat lah, tak perlu khidmat. Nabi ni dia ada dah, kita kata dah. Anas duduk sekali dengan Nabi nak khidmat lah. Mak dia suruh khidmat. Padahal bini dia ada dah, kita kata tolong lah, tolong beli sayur, kita kata gitu. Benda yang benar sabar. Patutlah kita kata budak buat. Tapi Nabi tak suruh benda yang berat-berat. Benda begitu je lah. Yang keempat, keelokan membawa senjata atau alat-alat tertentu yang diperlukan dalam perjalanan. Sebab kadang-kadang kita jadi susah kan. Yalah, sampai dulu tu perlu kepada lembing ke apa tu, nak pecah apa di tanah yang kerah ke apa tu, nak tutuh daun kayu ke apa. Sekarang ni kita tak perlu hak tu. Kita perlu ke apa dia? Hak dia berlaku kepada diri sendiri lah. Kita perlu
Ni kan ada jenis pisah tu macam-macam. Ada pisah, gerpu, sudu, ada situ dah. Lepas tu nak buka apa gabuh ke apa tu, ada belakang kan situ. Tu kita perlu. Saya pun bawa tu banyak kali berjalan lagi mari. Tapi dah 11 September lepas pada tu pergi sekak ke demo. Naik kapal terbang sekak tak boleh bawa. Pasal pisah ada juga situ lah. Pisah pendek ya. Nak iri 5 kau gapo-gapo senang kita perjalanan. Sekak tak boleh. Kalau nak juga mana kena pergi kaunter lain tu, kena kecek. Tak payahlah ambil kawak lah, kata saya gaduh dia nak masuk ke tak. Beri dia. Jadi tak boleh. Padahal benda tu benda perlu. Sebab dia kira masalah lebih besar lagi. Takut orang pergi dekat pilot tu susah juga lah. Jadi benda perlu boleh dibawa lah kira-kiranya. Kecuali kalau ada benda lain yang lebih besar lagi mudarat, tak boleh, kita ikutlah gitu. Sebab kita kata Nabi bawa lembing, tak payahlah bawa lembing, nak naik kapal terbang ke apa, nak anggap dia lah lembing nak. Tak payah. Bahkan kalau bawa tengah jalan pun pelik, nak anggap dia boleh ramada pada demo tu, pada demo tu. Jadi tak perlulah. Lepas tu kalau balas mudah naik benda tu pula, jadi mengakibatkan mati. Baik tak usah. Jadi mana boleh terima tu kita terima lah, tak apalah gitu. Yang kelima, Al-Muhallab berkata, hadis ini membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beristinja dengan menggunakan air. Sebab setengah ulama kata Nabi ni dia tak ada istinja dengan air. Istinja di mana membersihkan najis dia lah, sama ada dia buang air besar ke ataupun air kecil. Kata mereka dia guna batu, dia tak guna air. Bahkan ada setengah-setengah sahabat tu memang tak guna air. Sebab apa? Sebab air payah di kalangan puak-puak dia nya. Air kena beli mahal, nak dapat tu pula payah buat minum. Lepas tu dia utamakan orang perempuan daripada orang lelaki. Sebab orang lelaki di keadaan dia lagu lain, orang perempuan lebih perlu. Jadi air tu utamakan untuk perempuan. Jadi Nabi sendiri ni kata mereka tidak beristinja dengan air. Jadi mengikut muhallabnya, ini salah satu dalil Nabi SAW guna air. Bahkan banyak, bukan sendirinya, banyak lagi. Memang dia ada guna air. Ketika ada kemudahan, dia guna. Ketika tak ada, tak guna. Guna batu saja. Walaupun guna batu tu kita kata nak jadi bersih sungguh, dah, tidak akan jadi gitu. Tapi dimaafkan, tak apa. Jadi sikit sebanyak ada, kita kata kalau peluh jadi bau, dimaafkan. Jadi kalau kita gitu ambil air semayang, lepas tu semayang, sah. Walaupun bekas najis, tak apa. Sebab apa kita tahu? Hadis daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia buat lagu tu. Tapi nak kata Nabi SAW tak guna langsung air, tak tepat. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi SAW sendiri guna air. Antaranya hak ni. Ini Muhallab kata. Cuba perhati ya. Hadis ini membuktikan Rasulullah SAW telah beristinja dengan menggunakan air. Alasannya ialah kata Anas di hujung riwayat di atas. Hujung riwayat di atas, iaitu setelah baginda SAW selesai menunaikan hajatnya, maksudnya membuang air, kami memberikan kepadanya bekas air itu. Lepas dia selesai buang hajat, kami memberi air itu kepada dia. Ini berarti bekas air itu diserahkan kepada baginda. Kalau bekas air itu dibawa untuk wuduk Rasulullah SAW, menurut kebiasaannya, pembawa bekas airlah yang akan menuangkan air untuk Nabi SAW berwuduk. Bukan bekas itu diserahkan kepadanya. Itu mengikut kebiasaannya. Sebab ada orang kata air bawa tu untuk dia buat ambil air sembahyang lepas pada tu. Ni dak ni lepas pada dia qada hajat, diserahkan air itu kepada dia. Apa suruh? Takkanlah lagu mana kalau tidak nak basuh. Kalau ada orang serah ke dia, dia pergilah cari tempat yang sunyi, dia basuhlah. Gitu. Kalau air itu dibawa untuk buat ambil air sembahyang, biasanya tidak diserah. Selepas selesai semula, sebab semua selesai, mari nak ambil air sembahyang, ada mau bawa di jujur. Nabi ambil air sembahyang. Gitu. Ni tidak serah kepada dia. Serah kepada dia apa makna?
Maknanya untuk istinja. Itu cara halus, cara dia faham. Halus cara dia faham. Ini menunjukkan Nabi SAW guna air. Bahkan dalam keadaan kita ada kemudahan, guna air itu semua ulama kata lebih baik lagi daripada guna tanah, kerah ataupun batu. Lebih baik lagi guna air. Bahkan mereka mengatakan kalau guna kedua-duanya itu lebih baik lagi. So, cuma masalahnya sekarang ni, kalau guna kedua-duanya tak sesuai dengan keadaan kita. Tu ya. Anak batu tu kalau bumbu dalam mangkuk sombak habis ya? Tak sesuai. Cuma zaman sekarang ni dia ada benda lain yang boleh dijadikan sebagai gantinya, iaitu tisu. Tisu. Jadi apa tujuan tisu ataupun batu, yang mana selepas dia tu nak guna air, apa tujuan? Tujuannya ialah untuk takhfif, dia panggil, untuk menghilangkan hak banyak tu, menipiskan najis, mengurangkan najis, supaya tangan tu tidak berlumuran apabila basuh. Dan kita tidak jadi guna air banyak, jadi jimat. Itu tujuan. Dan tidak berlumuran tangan tu. Itu tujuannya. Jadi setengah orang kata zaman Nabi dulu tak ada guna tisu. Sampai kemudian ulama-ulama kata tak boleh guna apa ni, kertas. Yalah, kertas lagu mana? Dia kata kertas nak nulis tu payah nak jumpa. Memanglah. Zaman hak payah, dalam keadaan payah tu gitulah. Jadi kita orang Islam dia ajar sesuai dengan keadaan payah gini, keadaan senang gini. Jadi keadaan senang lebih molek guna air supaya tidak berlumuran tangan tu dengan najis. Eloklah kita ambil tisu sebagai ganti hak zaman gitu, batu, supaya tangan tu jadi bersih, tidaklah cemar sangat, dan air pun jadi guna sikit. Itu faedahnya. Tapi kalau tak ada, boleh guna anak batu pun boleh. Anak batu pun boleh. Terutamanya lelaki lah. Kalau ada lelaki dan perempuan, air ada sikit, utamakan air itu kepada perempuan. Lelaki tak payah. Lelaki ni je lagu lain. Jadi kita kena utamakan perempuan. Begitulah sunnah Nabi daripada dulu pun dia amal gitu. Kena utamakan perempuan. Kemudian hak lain-lain tu lebih kurang ada lah. Sebab hadis ni sudah berlalu dah dulu. Kalau nak tengok lagi pengajaran dia, boleh tengok sana. Tak apa, kita boleh pergi sikit lagi, tapi mungkin tak ada sudah ni. Macam mana pengurusi? Sikit lagi sebab pada ni ada kelas pula tu. Bab yang ke-67, sutrah di Mekah dan selainnya. Ada beza ke sutrah ni? Dan muka kita bincang pasal sutrah. Ada beza ke sutrah di Mekah dengan tempat lain? Itu nak cerita. Ada beza ke sutrah dalam Masjidil Haram dengan masjid lain? Atau tak ada beza? Jadi hak kata disuruh kita ambil sutrah, gunakan sutrah tu di mana? Inilah nak cerita di sini. Jadi ada beberapa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Antaranya ialah satu, nota bawah tu, Ibnul Munayyir, ini pun pensyarah Bukhari juga, berpendapat Bukhari menyebut secara khusus Mekah di dalam tajuk bab ini untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul di dalam hati seseorang. Dia kata, gana kalau kita di tempat lain, kita duduk tempat kita, jadi sutrah tu tanda apa? Tanda arah tu lah kiblatnya. Salah satu maksud sutrah tu nak ayat tanda arah kiblat. Kalau kita duduk Mekah dan nampak ada Kaabah depan tu, nak geria sutrahnya. Mungkin orang fikir gitu. Di Mekah ketika dekat, bahkan ada kalanya nampak Kaabah tu, perlukah sutrah? Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk dia nak ayatnya perlu belaka di mana-mana pun. Dia bukan nak ayat arah kiblat saja, nak ayat batas orang yang bersemayam tu supaya orang senang nak lalu. Senang nak lalu. Kalau tidak, dia termasuk dalam
dosa besar hak dalam hadis sebut. Akan datang kita akan jumpa lah dalam bab sutra juga akan datang. Mana dosa besar. Jadi bila kita letak gitu, Nabi SAW rakyat boleh dah nak litah kat siapa-apa pun nak litah ke atas daripada sutra tu tak apa. Jadi benda ni diperlukan di mana-mana. Lepas tu sutra tu tujuannya supaya fikiran kita tu tidak berkecamuk. Kita boleh tumpu sekat tu yang mana rakyat kita. Hak lebih daripada tu kita tak fikir, tak nampak lah kira-kiranya. Kalau tak ada hak tu, boleh jadi kita pergi jauh. Jadi itu salah satu tujuannya. Pandangan kita tu boleh pergi jauh. Tapi bila kita ada sutra sekat tu, hak kita nak, itu je saja hak kita, menandakan hak kita. Kalau tidak, kalau kita tak buat hak tu, tanah tu hak semua, bukan hak kita saja. Hak orang nak lalu pun yalah juga. Tapi bila kita letak gitu, kita nak wayak kepada dia bahawa kita nak sementara tempat ni untuk kita, khusus untuk kita. Jadi dia mau kena faham hak ni ada di mana-mana. Jadi Imam Bukhari nak ceritanya, kata Ibnul Munayyir, iaitu sutra ni supaya di mana-mana, tidak nanti di luar Mekah. Di Mekah pun begitu juga. Kemudian dia mari hadis ni, ini sebagai buktinya, sebab di Bathak tu di Mekah lah. Ketika tu Nabi SAW guna juga lembing. Kalau dah di Mekah tu tidak perlu sutra, apa perlu Nabi SAW pacakkan lembing? Dia nak cerita jadi Mekah dan di lain serupa. Sebab walaupun mungkin satu perkara daripadanya, iaitu kiblat tu nampak, hak tu ada dah, tak apa dah. Tetapi banyak lagi maksud-maksud yang lain tu tetap ada dengan adanya sutra saja. Dia nak menghilangkan kekeliruan itulah yang dia buat tajuk ni, kata Ibnul Munayyir. Yang kedua, Hafiz Ibn Hajar berpendapat Bukhari sebenarnya mahu mengkritik orang-orang seperti Abdul Razak yang berpegang dengan hadis Kathir bin Al-Muttalib, sehingga beliau membuat tajuk Babun la yaqta'u salata bi Makkah syai'un. Tidak ada apa pun memutuskan sembahyang di Mekah, padahal hadis itu dhaif. Jadi ini hadis dianya dengan sanad, dengan terjemahannya sekali. Bermaksud Kathir bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Kata datuknya, yakni Al-Muttalib, aku pernah melihat Nabi SAW bersembahyang di Masjidil Haram ketika orang ramai sedang bertawaf di Baitillah, di antara beliau dan kiblat. Mana orang duduk tawaf lalu depan Nabi tu, lalu orang tak kisah, dia tak ada sutra, tak ada gapo-gapo pun sutra. Ini dalil kalau di Mekah, terutamanya kalau dalam masjid dia tu tidak perlu kepada sutra. Itu kata dia. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata seseolahnya Imam Bukhari dia nak tolak pendapat tu, tak boleh pegang dengan hal tu. Memang ada hadis, tapi hadis tu dhaif. Kadang-kadang Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak kritik pendapat orang tertentu. Jadi orang tertentu tu susah juga kita nak tahu, Tapi kalau kita ikut di pengajian dia model, kita tahu macam sini dia nak kritik orang-orang serupa Abdul Razak tu. Dia mengatakan, lepas dia buat tajuk, kalau di Mekah tak ada gapo pun memutuskan sembahyang seseorang, tak payah sutra. Jadi Imam Bukhari nak ayat tak boleh pegang dengan hal tu, sebab hadis itu tidak sahih. Nak pegangnya dalam bab hukum ni, dia kena sahih. Hal tu tidak sahih. Selain Abdul Razak, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Perawi-perawinya walaupun thiqah, namun ia ma'lul. Ma'lul makna bercacat, ada cacat dia, ada aibnya. Jadi inilah, mana adalah Abu Dawud, dalam Nasa'i ada. Tetapi bagi ulama-ulama hadis tak kira mana pun, ini menunjukkan dalam kitab-kitab tu pun ada juga tidak sahih. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad misalnya, dalam Abu Dawud, dalam Nasa'i ada hak tidak sahih. Antaranya hak ni. Abu Dawud meriwayatkan daripada Ahmad, daripada Ibni Uyainah katanya, begitulah Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami daripada ayahnya, daripada datuknya. Ibnu Uyainah kata, kemudian saya bertemu Kathir.
Salah seorang perawi dia ni, Ibnu Uyainah ni, mengikut Imam Abu Daud. Dia komen lah, Abu Daud komen hadis ni. Dia kata, kemudian saya bertemu Kathir. Dia berkata, saya tanya dia pula lah. Di sini cacat dia duduk sini. Dia berkata, saya tidak mendengarnya daripada ayah saya. Saya hanya mendengarnya daripada salah seorang ahli keluarga saya, dan dia meriwayatkan daripada datuk saya. Sedangkan dalam riwayat tadi daripada ayahnya, daripada datuknya, di mana dia ambil daripada ayah dia sendiri. Bila orang tanya dia kata, saya tak ambil daripada ayah saya sendiri, daripada salah seorang ahli keluarga saya. Dia tu, orang tu ambil daripada datuk saya. Baik, salah seorang daripada ahli keluarga dia tu siapa? Itu benarnya. Kalau dalam pengajian hadis ni, dia akan tanya selalu, siapakah yang dimaksudkan dengan salah seorang ahli keluarga saya itu? Majhul, tidak diketahui, tak boleh nak sebut. Kalau tak boleh sebut, tak boleh. Situ yang jadi dhaif tu. Lepas tu kali-kali orang lain duduk royak pun habis punah dah lah, dengan sebab ada hak ni pergi tanya diri dia ni, ya ke dia mau riwayat daripada ayah dia? Tak dia. Perawi itu sendiri menafikan. Majhul. Di situlah terletak illatnya. Illat cacat dia, cacat hadisnya duduk situlah. Kata Hafiz Ibn Hajar, Bukhari bermaksud mengingatkan orang ramai tentang kedhaifan hadis tersebut. Dia secara tidak langsung buat tajuk ini, hadis itu dhaif. Apabila telah terbukti dhaif hadis itu, tidak ada lagi alasan di sisi orang-orang yang mengatakan ada perbezaan di antara Mekah dan lain-lain tempat dari segi sutra. Kena ada sutra belaka mana-mana pun. Itu Imam Bukhari nak ayat. Lepas tu orang lain kata, tak payah. Itu pendapat dia, ini pendapat Bukhari. Gitu. Kalau begitu, dapatlah disimpulkan bahawa sutrah disyariatkan di semua tempat, termasuk Mekah. Untuk tujuan itulah Bukhari berdalil dengan hadis Abi Juhaifah. Sebab Bathak tu duduk di Mekah. Apa ya Nabi buat sutrah juga tu, semasa dia semaya. Ini menunjukkan Mekah juga, di Mekah juga orang yang bersembahyang memerlukan sutrah. Orang-orang yang bertawaf sahaja. Lepas tu kalau ada hadis Kathir, dia kata orang duk tawaf depan Nabi duk sembahyang, itu cerita lain. Tak boleh kita buat kesimpulan di Mekah tak payah sutra. Ni hak buat tawaf tu lain. Sebab tawaf tu pada hakikatnya sembahyang dah. Jadi kita duduk di belakang orang sembahyang, sebab kita duduk dalam sah lah. Orang depan kita duduk sembahyang, tak apa waktu seramai mana pun. Jadi serupa juga kalau kita duduk sembahyang, lepas tu orang tawaf depan kita, tak jadi masalah. Sebab tawaf tu serupa dengan sembahyang juga. Serupa orang duduk tengah sembahyang, serupa sah duduk depan kita. Jadi apa salahnya? Itu cerita lain. Tak payahlah sutra situ. Sebab orang depan kita tu duduk sembahyang juga. Dia duduk tawaf tu maksudnya sembahyang. Orang-orang yang bertawaf sahaja kerana darurat dikecualikan dan dibenarkan oleh setengah ulama lalu dan melintas di hadapan orang yang bersembahyang tanpa sutra. Bolehlah. Yang ketiga, Hafiz Al-Aini berpendapat, Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk menyatakan hukum istihbab mengambil sutra untuk semua tempat terbuka, sama ada di Mekah atau di tempat-tempat lain. Tujuannya ialah untuk menghalang orang melintas di hadapan orang yang bersembahyang, kecuali kalau seseorang itu bersembahyang betul-betul di hadapan Kaabah. Betul-betul tu belah mana? Betul-betul tu dekat, kira-kiranya muat dia sujud dekat dinding Kaabah tu. Waktu tu tak perlu sutra lah, sebab Kaabah tu sendiri depan dia tu. Kalau tidak, kalau di lain di belakang, perlu ada sutra. Cuma kedudukan sutra tu setara mana itu saja berbeza. Tidaklah penekanan kepada sutra tu tidaklah berat serupa di lain. Itu je beza. Tapi sutra tu tetap ada juga. Ada juga. Tetapi kalau dia bersembahyang di sebelah belakang Masjidil Haram atau di mana-mana tanah Mekah yang lain,
dalam keadaan tidak ada di hadapannya dinding, pokok atau lain-lain seumpamanya, ketika itu eloklah dia mengambil sesuatu sebagai sutra yang dapat menghalang orang melintas di hadapannya. Jadi dia kata Nabi SAW buat gini kan di Mekah tu, di Bathak tu. Inilah dalilnya, menunjukkan di Mekah pun kena ada sutra juga. Itu kata Ain. Yang keempat, kata Ibnu Rajab, para ulama berbeza pendapat tentang hukum sutra di Mekah. Adakah hukumnya sama dengan di tempat-tempat lain? Mereka terbahagi kepada dua kumpulan dalam masalah ini. Imam Bukhari nak ayat kepada khilaf tu lah, tu yang dia buat tajuk ni. Mengikut Ibnu Rajabnya, Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak ayat di Mekah tu ada khilaf ulama tentang sutra. Pertama, hukum sutra di Mekah sama dengan di tempat-tempat lain. Inilah pilihan Bukhari, Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Ibnu Umar dan Anas adalah antara sahabat utama yang berpendapat begini. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain meriwayatkan daripada Ja'far bin Burqan daripada Yazid Al-Faqir, katanya, aku selalu bersembahyang dekat Ibnu Umar di Mekah. Tidak pernah aku melihat orang yang paling tidak suka dilintas di hadapannya ketika bersembahyang daripada beliau. Ibnu Umar lah paling tak suka kalau dia duduk sembahyang orang lintas, walaupun dia di Mekah. Ini menunjukkan dia pegang, pasal dia ada sutra lah. Dia ada sutra. Kalau tak ada sutra, tak ada hak kita nak larang orang. Jadi perlu ada sutra. Abu Nu'aim juga meriwayatkan daripada Abdul Aziz Al-Majishun. Beliau meriwayatkan daripada Salih bin Kaisan. Kata Salih bin Kaisan, pernah aku melihat Ibnu Umar bersembahyang di dalam Kaabah. Beliau tidak membenarkan sesiapa pun melintas di hadapannya. Ini kita akan jumpa nanti satu bab akan datang dalam risalah berikut ni. Ada riwayat tu Ibnu Umar larang. Ketika dia duduk tasyahud, orang nak lintas, dia sekat lagi dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Jadi makna tu dalam Masjidil Haram lah kiranya kita kata. Bukan di muka luar daripada Masjidil Haram, tu dalam Kaabah tu sendiri. Tak boleh juga, dia tak boleh juga lintas. Ibnu Abi Syaibah dengan isnadnya meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir, katanya, pernah saya melihat Anas bin Malik bersembahyang di Masjidil Haram dengan bersutrahkan tungkat. Jadi dia pakai sutrah tungkat dia. Ini pendapat satu golongan, golongan yang pertama. Kedua, Mekah tidak seperti tempat-tempat lain. Di sana dibenarkan bersembahyang tanpa sutra. Di sana juga dibenarkan melintas di hadapan orang yang bersembahyang dengan bebas. Inilah pendapat Tawus, Atha dan Ahmad berdasarkan riwayat Ibn Abdul Hakam dan lain-lain daripada beliau. Ada dua lah pendapat Imam Ahmadnya, ada dua dalam masalah ni. Sesetengah tokoh dalam mazhab Ahmad malah mengatakan hukum ini tidak khusus dengan Masjidil Haram sahaja. Ia bahkan merangkumi semua tanah Mekah dan tanah haram. Jadi tidak nanti dalam masjid saja, tanah Mekah, di luar daripada Masjidil Haram tu pun boleh juga nak lintas, tak ada bersatu, tak payah sutra. Kalau dia ada sutra, kita tak payah hiraukan sutra dia tu, boleh lalu depan dia, satu dengan dia. Dia semua boleh mengikut pendapat Demon ni lah. Pendapat Demon. Antara sandaran Ahmad dalam masalah ini ialah hadis Kathir bin Kathir yang telah dikemukakan tadi. Selain itu, asar-asar berikut juga menjadi sandaran golongan ini. Dengan isnadnya, Ibnu Munzir meriwayatkan di dalam Al-Awsatnya daripada Ibnu Juraid, daripada Ibni Abi Ammar, katanya, pernah saya melihat Ibnu Zubair bertawaf di Baitullah. Kemudian beliau pergi bersembahyang dalam keadaan orang ramai sedang bertawaf di antara beliau dengan kiblat. Kata Ibnu Abi Ammar, orang perempuan melintas di hadapan beliau. Beliau pula menunggu saja orang perempuan itu pergi. Setelah itu baru beliau meletakkan dahi di tempat yang dipijak oleh perempuan tadi. Orang tak cara, tak kisah. Dia orang nak lalu, dia biar dulu, dia elok dulu. Orang pahala pergi baru dia sujud. Makna gitu. Ini pegangan orang yang mengatakan tak perlu ada sutra, dah boleh lintas di hadapan orang yang bersembahyang di situ. Amar bin Dinar meriwayatkan, katanya, pernah saya melihat Muhammad bin Al-Hanafiyah, yakni anak Sayyidina Ali, bersembahyang di Mina dalam keadaan orang ramai lalu di hadapannya. Ramai orang duduk lalu depan dia. Jadi ni bukan tawaf ni, sini tak kata tawaf.
Jadi bukan khusus dengan tawaf, diamalkan oleh tabi'in. Tabi'in yang hebat. Maka datanglah seorang pemuda dari kalangan ahli keluarga beliau, dan dia terus duduk di hadapan beliau dengan menghadap ke arah kiblat, supaya orang ramai tidak lagi lalu dan melintas di hadapan beliau. Jadi dia duduk sembahyang tu, orang lalu-lalu semacam lagu mana nak buat. Jadi ada salah seorang tu pergi duduk cokok, supaya orang duduk sah. Ni sah depan, dia pergi duduk cokok. Jadi orang apa faham, orang duduk sembahyang. Jadi dia tak lalu lah kot jelas tu, dia lalu depan tu. Mana dia tu tak kisah. Orang ni takut terganggu sangat ni, dia pergi duduk depan. Maknanya dia tidak ada sutera. Bagi dia tak perlu sutera. Dan kalau ada sutera pun, orang ramai ni tak akan cara. Dia mengikut pendapat ni lah, mengikut pendapat ni. Kata Ibnu Rajab, kalau dikatakan sembahyang tanpa sutera itu hanya dikhususkan dengan Masjidil Haram sahaja, ia tidak merangkumi Mekah dan semua tanah haram, nescaya dua hadis yang kelihatan bertentangan itu dapat dijamakkan. Jadi kita boleh pakai belakang lah. Pendapat ini juga disokong oleh ramai tokoh-tokoh dalam mazhab Ahmad. Itulah, menurut Ibnu Rajab, hadis Rasulullah SAW bersemayam di Batha dengan bersutrahkan lembing itu tidak bercanggah dengan hadis Al-Muttalib. Hadis Al-Muttalib menunjukkan harus bersemayam di Mekah tanpa sutra. Hadis ni pula harus bersemayam di Mekah dengan sutra. Itulah, kata tak ada bercanggah. Boleh, tidak kata kalau di Mekah tak ada faedah sutra. Tak boleh juga kalau nak pakai sutra. Itu pendapat dia lah. Tetapi pendapat saya sendirinya berhubung dengan Bukhari, maksud Bukhari ini ialah dia nak isyarat kepada khilaf ulama. Selalu juga Imam Bukhari dia buat tajuk, dia nak isyarat kepada khilaf ulama. Mungkin cuba kita perhati tajuk ni, bab sutrah di Mekah dan lainnya. Apa hukumnya? Wajib ke apa? Tak sebut. Dia nak rakyat khilaf tu kuat. Itu salah satu cara Imam Bukhari dalam kitab sahih dia ni lagu tu lah. Oleh kerana adanya asar-asar sahabat dan tabi'in yang berbeza-beza yang menyebabkan timbulnya khilaf itu, sepatutnya jika ada pun hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW bersutrah ketika bersemayam di Mekah, tidaklah ia mencerminkan tuntutan dan dorongan yang kuat supaya bersutrah seperti di tempat-tempat lain. Ada ayat itu. Kalau ada pun tidaklah sutrah ni sekuat seperti di tempat lain. Boleh juga nak sutrah, tapi tidaklah seperlu di tempat lain. Di Masjidil Haram lebih-lebih lagi lah tuntutan itu menjadi ringan atau terhapus langsung. Tak perlu dah. Terutamanya apabila seseorang bersembahyang di belakang orang-orang yang sedang bertawaf, seperti dalam hadis Al-Muttalib tadi. Kerana bukankah tawaf itu sendiri seperti sembahyang juga? Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu bil bait salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam, faman nataqa fihi fala yantiq bi khair illa bi khair." Bermaksud tawaf di Baitillah itu sembahyang, seperti sembahyang. Cuma Allah membenarkan bercakap ketika bertawaf itu. Sesiapa yang hendak bercakap ketika bertawaf, janganlah dia bercakap melainkan percakapan yang baik. Mana sumpah sembahyang dah. Kalau begitu, untuk apa lagi bersutrah di belakang orang-orang yang sedang bersembahyang? Tak perlu. Sebab kita sembahyang Jumaat kan? Kalau sos ada sutrah, ada. Tak perlu sutrah dah. Sebab orang depan kita tu sembahyang. Jadi sumpah juga kalau orang depan kita tu tawaf, sumpah. Tak perlu kita bersutrah. Memandangkan di Mekah dan di tanah haram kesesakan yang luar biasa sering berlaku, apalagi di Masjidil Haram. Secara khususnya, tentulah bersutrah padanya akan menyusahkan semua pihak. Wallahu a'lam. Jadi sebab itulah tidak perlu bersutrah. Di masjid sebesar tu mall tu dah. Kalau orang sakit perut, kita duk sekak ni dah. Lagu mana tidak ke menyusah. Apa kalau nya berlaku sungguh gapo-gapo saja, terkecing ke gapo, siapa yang susah? Kita semua juga susah. Jadi nak sabar dah kalau tempat yang seumpama ni tidak ada sutrah, tidak perlu sutrah. Tidak perlu sutrah. Ulama-ulama Hanafi pula menganggap
Sutrah tidak diperlukan di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW di Madinah, dan di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Di masjid-masjid besar seperti itu, lalu dan melintas di hadapan orang yang sedang bersembahyang adalah diharuskan. Tak apa. Ia tidak termasuk dalam ancaman berat yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Kalau dia sembahyang Jumaat tu, kita tahu dah tu awal-awal lagi. Kalau sembahyang Jumaat tu, mana celah-celah sah, memang boleh lalu waktu. Ni kalau orang tu sembahyang dia sembahyang seorang, atau dia tu imam, atau dia sembahyang sunat, dia sembahyang seorang, dia ada sutra pun, tak apa, kita litas depan dia, celah, tak apa. Kalau di tempat-tempat, sebab apa? Sebab mengambil kira susah tu nak melepah. Kalau lah orang sakit perut gapo kan, nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Jadi kalau mengikut fiqh mazhab Hanafi, dia kata besar masjid tu setara mana? 40 kali 40. Besar. Kalau lebih daripada tu, kalau kurang daripada tu, kecil dia kira kecil. Tak boleh. Tak boleh. Kalau orang sembahyang seorang, kalau sembahyang Jumaat tu tak cara memang boleh berlaku hak tu. Kalau sembahyang seorang, dia ada sutra, kita tak boleh litas depan dia. Kena kira lalu kot lain, kot atas daripada sutra. Kalau kita lalu juga, termasuk dalam ancaman. Termasuk dalam ancaman. Ancaman tu akan ada bab dia akan datang. Imam Bukhari akan buat, cuma tak ada dalam risalah ni. Risalah akan datang, insya-Allah akan ada. Jadi begitulah. Di Mekah, di Madinah, kalau ada orang yang sekat, ni ada yang tanya dia kata lagu mana kalau di Madinah ada sekat, di Mekah tak sekat. Dia pakai hak khilaf ni, ada khilaf, dia pakai hak kata sekat. Hak semolek je di situ, kita kata tak apa, semua masjid besar ni tak apa. Jadi kalau kita sekat juga, menyusahkan orang nak lalu tu, menyusahkan orang nak lalu. Tidak termasuk dalam kita buat dosa dalam masjid, dalam masjid tu dengan melintas di hadapan orang. Kalau tak kira kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah tu nak pahala banyak, maknanya semayang. Jadi adakah termasuk pahala kita tu terhapus dengan sebab kita melintas depan orang? Kena tahulah benda ni, barulah senang untuk kita. Kalau tidak, susah. Kadang-kadang ada hak tak erti dah, kita pun tak erti juga dah. Hak tak erti tu dia semayang tempat lalu, memang tempat lalu, depan pintu, kau payah kita nak lalu. Macam ni nak kata. Kalau dalam keadaan lagu tu tak apa, kita litas. Tidak masjid lagu tu tak apa, masjid biasa pun tak apa, sampai dia suruh duduk situ. Jadi tak termasuk. Jadi hukum hak Nabi SAW raya ancaman berat sampai ke neraka, sampai gini-gini ni, dia tidaklah sampai menyusahkan kita. Tu kita kena faham. Tidaklah sampai menyusahkan kita. Kalau sampai menyusahkan, dia akan hilang lalu kesusahan. Akan hilang selalu kesusahan itu. Sebab asas agama kita ialah senang, bukan sampai jadi susah. Lepas tu pergi kepada hadis Abi Juhaifah tu juga. Dia kata Rasulullah SAW keluar di waktu tengah hari, lalu bersemayam zuhur dan asar 2 rakaat di Batha. Batha tu Mekah lah. Dalam keadaan lembing dipancangkan di hadapan baginda, dan baginda pula berwudu. Para sahabat pula menyapu-nyapu tubuh mereka dengan air lebihan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kita sebut tadi tu. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok adab dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu tengah hari, lalu dia bersembahyang di Batha, zuhur dan asar 2 rakaat, dan dipacakkan di hadapan beliau lembing. Maknanya dia sembahyang dulu kira-kira, lepas tu baru pacak. Dan baginda mengambil air sembahyang. Sembahyang dah tadi, baru ambil air sembahyang. Lepas pada tu orang pun ambil air lebihan air sembahyang dia tu, buat sapu-sapu tubuh, sapu muka. Jadi hak ni tak teratur molek ni. Lagu mana nak pakai? Ni pun mengikut kaedah juga, boleh selesai. Kalau tidak mengikut kaedah, pening kepala. Cuba tengok, ada nota di sini. Apa yang disebut sebagai telah berlaku
dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini zahirnya tidak mengikut tertib sebenar. Sebab kalau orang tak ada air semaya, dia ambil air semaya dulu, lepas tu baru semaya. Bukan semaya dulu, lepas tu baru ambil air semaya. Apa makna? Sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk terlebih dahulu, kemudian bersembahyang seperti tersebut di dalam hadis-hadis lain. Dengan sebab tu hadis ni kita tak boleh tengok tengok sini pegang hadis lalu, tak boleh. Kena tengok lain lagu mana, tertib dia. Sudah tentu juga lembing dipancangkan sebelum bersembahyang, dan perbuatan sahabat menyapu air lebihan wuduk ke tubuh-tubuh mereka juga semestinya berlaku selepas beliau berwuduk. Kalau selepas maya tu baru nak sapu-sapu kat dia, kering dah. Kering dah. Tak ada dah air tu. Kata Al-Kirmani, kita perhati Al-Kirmani ni pun salah seorang pensyarah Sahih Bukhari juga. Tidak timbul soal menyalahi tertib di dalam riwayat ini jika diambil kira kata wah tu dalam hadis tu yang digunakan di dalamnya adalah wawul atf limutlaqil jam'i. Kaedah dia, jika waw yang digunakan di dalamnya dianggap sebagai wawul hal, lebih-lebih lagi lah tidak timbul soal menyalahi tertib itu. Terjemahan yang diberikan di atas berdasarkan waw itu adalah wawul hal, harap maklum. Lama kan kata ustaz ni terjemah apa lagu tu harap maklum. Jadi gini ceritanya. Sebab tu kita kata dah tadi kan, wah tu saja ada berapa makna dalam bahasa Arab ni. Kadang-kadang kita tengok kalau mengambil kira dia sebut hak ni dulu, hak ni kemudian, jadinya ambil air sembahyang tu kemudian daripada sembahyang. Pacok di lembing tu selepas sembahyang. Adakah lagu tu? Kita tengok dalam hadis-hadis lain tidak gitu. Pacok dulu, lepas tu ambil air sembahyang, lepas tu baru sembahyang. Tu tak apalah. Tapi apa hadis ni gini? Boleh jadi orang kata, oh tak cermat perawi ni, sepatutnya ayatlah mengikut tertib sepahak lain. Abu Juhaifah ni boleh jadi cerita sekadar gini, cerita kadang mengikut tertib, kadang tidak mengikut tertib. Supaya ni dia sendiri yang buat gini, ataupun mana-mana perawi di bawahnya. Ikutlah siapa pun tak caralah. Kita akan mengatakan dia ni tak ambil berat, tak cermat dalam riwayat. Apa dia kata gini? Orang biasa pun boleh faham. Takkanlah sembahyang tu dulu, lepas tu ambil air sembahyang, takkan gitu. Tapi sekali lalu kita tengok ni macam sembahyang dulu, lepas tu ambil air sembahyang kemudian. Adakah salah? Adakah perawi yang meriwayatkan begini salah atau tidak? Sebab tadi lah hak yang murrun tadi tu, sekali tengok macam salah. Hak ni sekali tengok macam salah juga. Sebenarnya tidak salah. Tak salah ke mana? Tak kira. Sama ada kita pakai waw di sini sebagai waw ataf. Waw ataf ni makna waw yang merupakan alat untuk menyambung ayat kemudian dengan ayat sebelumnya. Seperti kita kata tadi dah, Mustafa dan Muhammad masuk ke dalam kelas. Mustafa dan Muhammad masuk. Jadi Mustafa masuk, Muhammad pun masuk juga. Kedua-duanya berkongsi dalam perbuatan itu. Perbuatan masuk. Itu dia tak saya ulang, tak saya kata Mustafa masuk ke dalam bilik ni dan Muhammad masuk ke dalam bilik ni. Panjang tu nak ulang tu kan, panjang. Dia guna situlah guna dan tu. Semua bahasa mana-mana pun kita tak apa, semua faham gitu. Cumanya kalau bahasa kita akan faham lagu mana. Kita akan faham dia berkongsi dari segi perbuatan masuk tu saja, sekat tu je. Hak tu semua faham. Siapa dulu masuk, siapa ke dia masuk, tu kita tak tahu. Tak boleh nak tentu. Boleh jadi belaka. Dalam bahasa Arab pun begitu juga. Boleh jadi belaka, dia masuk dulu, masuk dulu. Boleh jadi masuk sekali, boleh belaka. Kalau dengan waw, dia hanya nak cerita semata-mata perbuatan masuk tu dilakukan oleh kedua-dua. Itu kalau ataf dia bagi, kita sambung dengan waw, semata-mata nak ayat tu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, kita boleh kata
Masuk kedua-dua tu masuk, tapi boleh jadi Muhammad tu masuk ke dia. Boleh jadi masuk dulu. Apa yang menghalang kita kata begitu? Tak ada sesuatu penghalang, tak ada. Mustafa dan Muhammad masuk ke dalam bilik darjah, kita kata nak rayaknya kedua-dua tu masuk. Boleh jadi hak ni masuk dulu, boleh jadi hak ni masuk kemudian. Kan kita boleh terima lagu tu. Boleh terima lagu tu. Bahasa Arab hak dengan waw ni, hak tu lah orang panggil ni, kita kata mutlaqil jam'i, semata-mata kumpul. Nak rayaknya kedua-dua tu masuk. Siapa dia dulu, siapa dia kemudian, tidak nak rayak hak tu. Tidak nak rayak hak tu. Kalau dia ataf dengan fa, dipanggil ataf dengan fa, maka mesti hak selepas fa tu masuk kemudian. Masuk kemudian. Mustafa masuk ke dalam bilik darjah ni. Lalu selepas itu Muhammad masuk. Ada dia. Kalau fa. Selagi dia panggil huruf atas juga. Mustafa masuk ke dalam bilik darjah ni, kemudian Muhammad. Tapi kemudian tu lama kau sebentar. Bahasa Melayu tak boleh nak tentu juga. Bahasa Arab dia boleh tentu. Kalau dengan fa masuk tu selepas pada Mustafa masuk, lalu selepas pada tu Mustafa masuk. Tetapi kalau thumma, Mustafa masuk lama selepas tu, bukan selalu. Kemudian juga, tapi lama. Dia ada beza. Kalau dengan waw, nak cerita semata-mata masuk, kedua-dua tu melakukan perbuatan masuk. Tidak nak ayat dulu kemudian, tidak nak ayat tu. Sekali pun boleh jadi hak ni dulu, hak sebut kemudian tu masuk dulu, atau sebaliknya pun boleh jadi. Bahasa Melayu pun gitu juga nampaknya. Bahasa Melayu pun gitu juga, tapi tidak ada ketentuan. Ada kaedah ke? Tu yang kita nak tanya, ada kaedah ke ayat? Apa ni, nak rakyat je semata-mata masuk tu, boleh jadi masuk kemudian masuk dulu, boleh jadi. Ada kaedah? Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab dia ada, dia panggil mutlaqil jam'i. Dia nak rayaknya kedua-dua mereka itu masuk. Tidak nak rayak dulu kemudian, boleh jadi dulu kemudian tu boleh jadi, masuk sekali pun boleh jadi. Itu kaedah dia. Inilah kaedah dia. Kita orang-orang yang mengajar bahasa Melayu ni dah. Saya nak tanya lah hari ni dah. Adakah kalau dengan dan tu menunjukkan bebas begitu? Kau boleh jadi Mustafa tu masuk kemudian. Boleh kan? Boleh jadi kan? Tapi apa kaedah dia? Tadi nak ayat. Kalau ada boleh ayat, boleh. Kita pakat tahu lagi. Tapi kalau bahasa Arab dia ada. Dia panggil mutlaqil jam'i. Bila mutlaqil jam'i sebut, walaupun sebut wuduk kemudian, tidak berarti wuduk tu Nabi ambil selepas dia sembahyang. Sebab ni atas dengan waw di sini. Walaupun sebut sembahyang dulu, tidak bermakna sembahyang dulu sini. Seperti kita kata saat ni lah, sebut Mustafa dulu, tidak bermakna Mustafa tu masuk dulu. Boleh jadi Muhammad yang disebut kemudian tu masuk dulu. Boleh jadi. Boleh jadi kedua-duanya sekali. Kalau kita kata kedua-duanya sekali, mana boleh tengah sembahyang tu dah ambil sembahyang. Takkanlah lagu tu. Kalau kedua-dua tu masuk dalam bilik dalam masa yang sama serentak, boleh. Tu. Tapi kalau sembahyang dengan air sembahyang, nak ambil air sembahyang bila sembahyang, mana ada lagu tu? Tak boleh. Ataupun kita kata sembahyang dulu, air sembahyang kemudian, itu bercanggah dengan hadis-hadis lain, bercanggah dengan hak kita maklum. Hak tentu bolehnya ambil air sembahyang dulu, lepas tu baru sembahyang. Tetapi kita tengok sini, air sembahyang tu disebut kemudian. Macam mana kita nak kata air sembahyang tu dulu, pacak lembing tu dulu? Jawabnya, sebab dia guna, cuba perhati, wa nasaba wa tawadda'a. Wow. Bukan dia kata fa nasaba, lepas tu thumma tawadda'a. Dia tak kata gitu. Semua guna waw. Bila guna waw gini, tidak berarti yang disebut kemudian itu dilakukan kemudian. Tu hendak ayatnya. Seperti mana kalau dalam bahasa Melayu lagu mana? Mustafa dan Muhammad masuk. Mustafa dan Muhammad masuk. Bolehkah kita kata Muhammad ini masuk dulu? Boleh kita faham gitu? Tak boleh faham.
Atau Mustafa masuk dulu sebab dia sebut dulu? Tak boleh faham. Nak royak semata-mata kedua-dua tu masuk. Tu je. Dalam bahasa Arab pun gitu juga. Cuma apa kaedahnya? Kaedah gapo tu orang panggil. Jadi tak boleh nak tentu tu. Tak boleh nak tentu. Kaedahnya ni. Kalau bahasa Arab dia ada kaedah. Al-waw li mutlaqil jam'i. Itu asal makna dia. Asal makna waw tu gitulah. Tak apalah. Jadi bila ataf dengan waw, dia tidak ataf dengan fa atau thumma, kita tidak boleh kata salah di sini. Betul juga di sini. Sebab dia nak ayat dalam peristiwa tu semua ni ada berlaku. Dulu kemudian tidak nak cara tu. Nak tahu dulu kemudian kita tengok lain. Sini tidak menunjukkan dia disebut kemudian itu dilakukan kemudian. Dah. Sebab apa? Wow, sebutin. Tetapi agak payah kan kalau kita kata, kalau saya terjemah di sini gini. Kalau saya terjemah gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di waktu tengah hari, lalu bersembahyang zuhur dan asar, dua-dua rakaat di Batha, dan lembing dipancangkan di hadapan baginda, dan baginda pula berwudu. Payah. Kita akan faham mengikut tertib itulah zahirnya. Akan semaya dululah kira-kiranya. Tapi kalau kita faham lagu tu, betul ke? Salah. Sebab Nabi ambil air semaya dulu, pacok dulu, lepas tu baru semaya. Gitu Kita nak kata ambil air semaya kemudian tu, hak disebut kemudian tu tidak semesti kemudian. Kita kena tahu satu kaedah. Hak ni kaedah ni kalau kita pakai dan. Tetapi untuk orang Melayu kalau pakai dan tu dia tak akan faham. Tak akan faham. Hak mana dulu, hak mana kemudian, tak akan faham. Dia kena pakai setelah. Tetapi wow itu bukan dengan makna setelah. Bukan dengan makna setelah. Kalau kita tengok dalam kamus, wow tak ada dengan makna setelah. Dia akan dan begitu. Jadi macam mana kita nak tentukan? Sebab tu saya pilih wow di sini wawul hal. Wawul hal dengan makna dalam keadaan. Dalam keadaan tu wow tu lah. Sembahyang zuhur dan asar dua-dua rakaat di Batha, dalam keadaan lembing dipancangkan di hadapan baginda, dan baginda pula berwudu. Dalam keadaan dia berwudu sembahyang tu. Kalau kita terjemah gini, bermakna pancang dulu, ambil air sembahyang dulu, lepas tu baru sembahyang. Dalam keadaan ada dua perkara tu, sembahyang dilakukan. Sebab itu kata Kirmani, dia kata jika waw yang digunakan di dalamnya dianggap waw ni, kata Kirmani, tidak timbul soal menyalahi tertib di dalam riwayat ini jika diambil kira waw yang digunakan di dalamnya adalah wawul atf li mutlaqil jam'i. So jika waw yang digunakan di dalamnya dianggap wawul hal, lebih-lebih lagi tidak timbul soal menyalahi tertib itu. Wawul hal maknanya kita terjemah dalam keadaan. Jadi terjemah yang atas tu dalam keadaan tu berdasarkan waw itu wawul hal, bukan berdasarkan waw itu waw ataf li mutlaqil jam'i. Tidak. Sebab apa? Kalau waw ataf li mutlaqil jam'i, kita kena pakai dan. Kalau kita bubuh dan di situ pening kepala. Salah kalau kita terjemah dalam keadaan tu? Tidak salah. Sebab waw boleh juga dengan dipakai dengan makna wawul hal. Tidak salah. Jadi di sini wawul hal hak lebih sesuai. Kalau kita pakai wawul hal, nampak makna dia, nampak. Itulah, itu dari segi terjemahan. Terjemahan nak terjemah pun dia kena ambil kira asal juga kaedah tu. Ikut kaedah mana terjemah lagu tu. Kalau di sini kita pakai waw itu sebagai wawul hal, selesai. Selesai. Kena perhatilah. Wawul hal ni, misalnya kita kata dakhala wa ana qa'im, dia masuk dalam keadaan saya duduk diri, duduk cacat. Itu dalam keadaan. Bukan dia masuk dan saya berdiri. Dah. Dia masuk dan saya berdiri, itu saya berdiri dah ke? Saya baru berdiri lepas dia masuk. Tak jelas. Tapi kalau kita kata dia masuk
dalam keadaan saya duduk cakap, bukan saya duduk tidur, bukan saya duduk cakap. Tu wawul hal. Lepas tu kita nak tahu mana waw di sini wawul hal. Hak tu perlu nahwu. Hak tu kena ngaji nahwu. Nak pasal tu biar kena tu dah. Lama kalah juga. Begitulah boleh kata. Lama kalah lah juga kena ngaji. Kena bacanya. Barulah dia mari. Dia mari tu. Mari tu kita dengan sendirinya. Seperti inilah kalau orang sudah mahir dengan Quran ni kan, dia baca, dia sudah belajar dah tajwid lama-lama kan, dia baca lagu tu boleh jadi kita ingat ada kaedah, tapi dia baca betul. Kalau dia baca, dia akan baca betul. Tapi kalau orang tanya dia panggil gapo ni kan, boleh jadi dia tak boleh royak mak gapo dah, tapi dia baca betul. Lagu tu lah kadang setengah-setengah orang tu kalau dia sudah mahir betul, dia akan baca betul walaupun tak ada balik. Tapi kadang-kadang kalau orang tanya ni buat apa, dia tak boleh royak. So keadaan satu lagi keadaan orang dia baca betul, lepas tu kalau orang tanya dia boleh royak. Dia boleh royak. Sebabnya begini-gini. Jadi hak nak baca betul tu satu perkara, lepas tu nak boleh royak tu, hak tu kena main sama. Begitu je lah, main sama. Dan hak itulah kepentingan kita nak belajar bahasa Arab, nak belajar nahwu terutama. Nahwu, ada semua nahwu bahasa Arab. Ada setempat tu serupa dengan kita, cuma kita tak ada istilah saja. Ada tempat tu memang dia lagu lain. Memang lagu lain. Jadi hak tu kena khusus lah. Jadi rasanya untuk hak ni setakat tu cuma nak sebut lah. Sebab dulu ada salah seorang peserta kita ni, dia kata Darul Kausar tak ada kau buat kelas bahasa Arab. Saya golek pun tak ada untuk umum ni. Kalau adanya ngaji standard 10 masa lah. Saya pun terfikir, ya lah juga dia kata tu, buat apanya kalau kita buka peluang kan. Molek je. Jadi iyalah kalau kita tidak boleh banyak pun kita boleh sikit mengikut kaedah kan, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang kita tidak boleh sepenuhnya pun, kalau boleh sebahagiannya, apa salahnya, molek juga kan. Tapi sungguh nak royak betul-betul lah ni. Kok serati nak boleh sungguh ni kan, makan masa. Tu je lah. Sebenarnya bukan bahasa Arab saja, bahasa mana-mana pun gitu. Bahasa mana-mana pun gitu. Nak boleh kalau seorang tu guru tu dia royak selamba, dia tidak senyum, tapi pelajar-pelajar tu semua nak suka. Kita suka sekali dengan dia, suka sekali dengan pupuk dia. Kalau boleh tak, mana kita menguasai bahasa tu lah. Tapi kalau guru tu tidak suka, kecek dia selamba tapi lucu lah, orang lain suka, kita tak suka, lepas tu kita tanya sayang kita buat apa dah. Mana kita tak boleh bahasa lah. Nak boleh setara tu tu lah makan masa. Makan masa. Aku mana-mana pun seperti kata tadi lah, cuba dulu. Mungkin kita akan terus lagi, bersemangat lagi. Sekurang-kurangnya kalau kita baca Quran tu tahulah juga la raiba fi tu gapo. La raiba fi tu gapo wa bil akhirati hum yuqinun. Ba tu gapo makna dia secara sepintas lalu. Sekurang-kurangnya ada juga keuntungan di situ. Jadi itulah baiknya kita belajar bahasa Arab. Dan kita nak mengajar ni hari ni nak sebut lah, sebelum pada ni tak sebut. Salah seorang guru Darul Kausar, dan dia mudir Darul Kausar lah. Dan buku hak dia nak pakai tu hak saya tulis juga. Lama dah, 20 tahun lebih dah dulu. Tapi tak sudah-sudah sebab rasa molek sangat buku tu. Kalau untuk orang bukan bahasa, bukan bangsa Arab lah, tidak berbahasa Arab, kalau ikut waktu insya-Allah mana dia dekat dengan bahasa Quran ke apa tu, tu molek. Ada segitulah. Wallahu a'lam.